PM dah cakap dan ini pun dah diterangkan sekali lagi oleh Timbalan Menteri Luar, sahabat kita Datuk Muhammad Al-Amin. Dia terpaksa cakap bahawa perjanjian kita dengan Jokowi tidak melibatkan ambalat. Ya. Ya, so saya tak tahu macam mana, sebab saya tengok Syaril dalam kita punya komen ni ramai yang minta kita cakap pasal ambalat ni. Betul. Benda yang nyata, benda yang betul, benda yang jadi truth, tetapi boleh dipesongkan sampai orang percaya bahawa kita dah jual ambalat kepada Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Ada mungkin satu lagi isu kita nak sentuh sebelum kita pergi ke break. Ini berkenaan dengan satu kenyataan ucapan perbahasan yang dibuat di Dewan Undangan Negeri Sabah oleh Adun Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Tengku Yang Berhormat Tuan Asafal Alian dari Warisan, yang memberitahu ahli dewan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti pemimpin terdahulu yang menyebabkan Sabah kehilangan hak terhadap pelantar benua. Sabah kehilangan hak cari gali minyak melalui Akta Perkembangan Petroleum 1974. Malah sebelum ini baru saja berlaku apabila kita membiarkan kerajaan persekutuan membuat keputusan bagi pihak kerajaan negeri untuk menyerahkan ambalat kepada kerajaan Indonesia. Saya sungguh tidak suka kepada kenyataan-kenyataan yang alamis macam ini. Yang pertamanya, adakah salah kenyataan ni? Salah. First salah. First of all, it's wrong. Tapi yang pertamanya dia mukadimah dia tu pun dah mula nak mengapikan sentimen Sabah terhadap Semenanjung. Putrajaya. Seolah-olah kita dah serah melalui Akta Pembangunan Petroleum dan sebagainya. Of course, ada banyak perkara yang perlu kita redress dengan Sabah dan Sarawak dan kita sedang buat melalui perjanjian, melalui Jawatankuasa MA63 dan sebagainya. Tetapi dia mukadimah dia dah nampak begitu. Lepas tu dia keluarkan kenyataan. Dan perkara ni, Syaril, kita sebenarnya dah bincang dalam episod awal. Ya. Kita dah cakap dah bahawa treaty yang telah ditandatangani oleh PMX dengan Jokowi tidak melibatkan, hanya melibatkan laut, wilayah dan tidak membabitkan kawasan yang dinyatakan sebagai ambalat. Betul. Ya, ambang batas laut. Ambalat ni adalah singkatan ambang batas laut. Ramai yang tak tahu, termasuk saya tak tahu ambang batas laut. Ambalat, ya, yang melebihi 200 batu nautika yang dikatakan sebagai zon ekonomi eksklusif. PM dah cakap dan ini pun dah diterangkan sekali lagi oleh Timbalan Menteri Luar, sahabat kita Datuk Muhammad Al-Amin. Dia terpaksa cakap bahawa perjanjian kita dengan Jokowi tidak melibatkan ambalat. Ya. Ya, so saya tak tahu macam mana, sebab saya tengok Syaril dalam kita punya komen ni ramai yang minta kita cakap pasal ambalat ni. Betul. Benda yang nyata, benda yang betul, benda yang jadi truth, tetapi boleh dipesongkan sampai orang percaya bahawa kita dah jual ambalat kepada Indonesia. Ya. Dan Yang Amat Perdana Menteri dah cakap berkali-kali termasuk dalam parlimen. Dia dah jelaskan benda ni. Jadi saya tak tahu apa tindakan yang boleh diambil terhadap Adun yang mengambil ataupun mengeluarkan kenyataan yang tak tepat lah dalam Dewan kan. Kalau saya baca balik di sini, PM sebut soal Sabah bukan hanya kerajaan persekutuan akan berunding dengan Indonesia untuk kawasan sepadan, untuk Sabah termasuk Pulau Sebatik, itu akan turut melibatkan wakil kerajaan Sabah. Bagaimana kita teruskan? Kalau pengalaman kita dengan Thailand, win-win. Kita wujudkan JDA, Joint Development Authority. Tapi untuk Indonesia ni belum sampai ke situ. Poin dia, PM dah jelaskan lah, benda ni belum final, nothing has been agreed. Mungkin yang dia confuse ataupun sengaja mengelirukan, tak tahu dia keliru ataupun mengelirukan, bila keluarkan kenyataan seperti itu ialah yang dia rujuk adalah perjanjian-perjanjian yang ditandatangani antara PM dan juga Presiden Indonesia Jokowi ataupun kedua-dua negara. Tapi yang kita faham mendengar penjelasan-penjelasan selepas itu, ia adalah berbentuk kerangka untuk berbincang, bukan satu penyelesaian yang tuntas yang final. Nah, saya rasa perjanjian itu seperti mana yang kita dah jelaskan, mengandungi beberapa
perkara yang secara teliti dah dipersetujui berkenaan dengan sempadan Indonesia dan juga Malaysia. Cuma dia tak melibatkan Hang Balat. Dan perkara itu dah disebut, dia tak melibatkan Hang Balat. Isu Hang Balat dan juga isu yang dipertikaikan ini adalah susulan daripada hak milik Pulau Sipadan dan juga Ligitan di Sabah. Masalah dia dua-dua Indonesia dan Malaysia pertikaikan hak milik Sipadan dan Ligitan. 2002 dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ yang telah memutuskan bahawa kawasan-kawasan tersebut milik Malaysia. Bagaimanapun ICJ tidak mengenal pasti sempadan lautan antara Malaysia dan Indonesia di lautan Sulawesi. They didn't identify the border. Itu terserah kepada kita lah untuk bincang. Ini masalah dia sekarang. It's not done yet. Tetapi isu dia sekarang, tak bolehlah cakap bahawa benda tu dah diserahkan sedangkan di parlimen sendiri disebut bahawa Ambalat tidak termasuk dalam treaty dan perjanjian yang ditandatangani oleh PMX dan Jokowi. So you cannot just lie like that. I mean ini soal national sovereignty. Mana boleh kita tipu macam tu? Tapi saya ada cadangan yang saya buat Syaril sewaktu kita bincang perkara ni buat kali pertama. Apa kata masalahnya sebab treaty ni rahsia. Kita tak tahu kandungan treaty ni apa yang PM telah sign dengan Jokowi. Apa kata treaty itu dibawa masuk ke dalam jawatan kuasa pilihan khas hal ehwal antarabangsa, hubungan luar. Ada jawatan kuasa Parliamentary Select Committee untuk Foreign Affairs. Bawa treaty, tunjuk treaty itu kepada ahli-ahli parlimen. Supaya kita tidak hanya bergantung kepada kenyataan daripada kerajaan yang sepatutnya cukup, tapi dalam keadaan post-truth ni kenyataan kerajaan pun orang tak percaya. So bawa treaty tu, tunjuk treaty. Macam saya tunjuk perjanjian vaksin kepada PAC, another example sekali lagi lah. Saya tunjuk perjanjian vaksin supaya tidak ada pertikaian sampai PAC kata okay, fair. Bawa treaty itu, tunjuk kepada semua yang ada dalam jawatan kuasa pilihan khas, termasuk daripada Perikatan Nasional, daripada warisan dan sebagainya. This tak termasuk Ambalat. Read it. Benda tu masih lagi OSA lah, kita faham. Treaty ni mungkin kita kena simpan rahsia, tak apa. Tapi bawa ke dalam jawatan kuasa pilihan khas. Dan panggil sekali Adun Sabah. Panggil sekali Adun Sabah ni. Supaya dia boleh tengok sendiri. Sebab saya tak suka bila disensasikan. Policy discussion kita disensasikan dengan benda yang tak betul ni. Okay. KJ, dalam bulan ini, bulan Ogos ini, dah pertengahan bulan Ogos, mulalah bahang sambutan Hari Kemerdekaan, kemudian Hari Malaysia pada 16 September. Dan daripada kecil kita akan melaluilah tema dan logo Hari Kebangsaan. Saya pasti KJ pun ada rumours. Syaril, ada rumours yang menyatakan bahawa Syaril adalah pencipta salah satu daripada logo kebangsaan ni bulan kemerdekaan kita tahun 1996 kalau tak silap saya. Budaya penentu kecapaian. Bukan dia punya slogan, tapi logo itu ada yang kata Syaril yang ciptakan logo tersebut. Betul ke tak? Itu fake news lagi je. Fake news. Apa cerita yang sebenar? Cerita yang sebenarnya ada pertandingan mewarna dan melukis logo tu di sekolah. Di sekolah saya, dan saya menang pertandingan tu lah. Itu je. Macam mana benda tu boleh jadi you yang cipta logo tu? I guess bila biasalah dia grow. The myth has grown. You menang pertandingan mewarna dekat sekolah. Tiba-tiba Syaril yang telah mencipta logo tu. The myth has grown. It's crazy. Crazy. Post-truth. Anyway, myth making. Anyway, yes. So tahun ni pun adalah tema dan logo dia. Dan Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil mengumumkan tema untuk tahun ini ialah Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan, sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Kalau viewers miss, memang logo tu dah ada dekat skrin kita daripada awal lagi. Kita endorse. Kita ikut. Kita ikut je. Kita endorse dan kita follow tema dan logo Hari Kebangsaan sebab kita dikeluar sekejap tidak mahu mempolitikkan perkara ini. Tapi tidak semua yang bersependapat dengan kita. Kerana kalau kita lihat kenyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Yang Berhormat Fadli Syahri, yang bahawa 4 negeri di bawah pentadbiran Perikatan Nasional mungkin menggunakan logo dan tema Hari Kebangsaan yang berbeza untuk sambutan peringkat negeri berbanding menggunakan yang sedia ada tu yang saya sebut tadi, Malaysia Madani
Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Logo ini kata dia, logo ini adalah untuk sambutan rasmi Hari Kebangsaan PN. Sama ada digunakan dalam ucapan pimpinan PN, khususnya peringkat pemuda dan parti yang bernaung di bawah PN. Kita juga tidak menolak kemungkinan kerajaan negeri yang berada di bawah PN juga akan menggunakan tema sama. Cuma saya tak boleh bercakap lagi bagi pihak kerajaan negeri. So yes, itulah yang direspon oleh Pemuda Perikatan Nasional. Ya. KJ, pandangan KJ, adakah benda ini satu lagi bukti bahawa polarisasi politik dan temperature politik terlalu tinggi sehingga last week ataupun last episode KJ bagi contoh ibu yang mengandung yang deliver dekat hospital pun dipolitikkan bila dia bagi kredit pada kerajaan negeri bukan kerajaan pusat. Yang ini mungkin satu lagi bukti sama. Ya, ini satu lagi bukti negara kita berpecah sampai logo dan juga tema bulan kemerdekaan pun boleh jadi polemik. Sangat childish lah bagi saya benda ni very very childish lah. Termasuk daripada dua belah pihak dan juga pentaksub daripada dua belah pihak. Tapi saya nak bagi tahu Syaril, sebenarnya ini bukan tahun pertama kita dah berpecah sebab tema dan juga logo bulan kebangsaan ni. Kalau tak silap saya, kita pun dah rujuk sejarah. Pada tahun 2012 dah mula, benda ni dah mulalah. Sebab pada tahun 2012 tema dia adalah Merdeka 55, Satu Malaysia Janji Ditepati. Dan logo asal pada tahun 2012 ni yang janji ditepati ni memang haram lah, memang buruk gila. Dan PKR pada waktu tu Pakatan Rakyat, whatever they were called then lah, Pakatan Rakyat ke Pakatan Harapan ke, dia keluarkan satu logo lain. Tema yang dipilih waktu itu Pakatan Rakyat, sebangsa, senegara, sejiwa. Dah start lah. So di situ dah start. Ya, bukan saya nak ungkit benda lama, tapi sebab ada yang dalam Twitter kata time tu Pakatan Rakyat PAS pun ada kat situ. Maknanya basically it's PAS problem lah. Tapi kalau tak silap saya, Selangor pun tahun lepas pun 2 tahun lepas pun ada tema dia jugalah. Saya tak ingat bila. Selangor pun ada dia punya tema dia sendiri dan juga logo dia sendiri. So bagi saya, bila hari ni menteri-menteri kata ini mencabul semangat federalisme dan sebagainya, come on lah. I mean, dulu pun you buat kan. Dua-dua salah. Tapi saya nak tanya KJ kan, adakah slogan ini benda yang of the past? Mungkin time kita kecil benda tu seronok lah. Zaman sekarang ni orang layan lagi ke slogan? Malaysian, kalau tak ada slogan bulan kemerdekaan ni, boleh ada rusuhan bro. Dia tak tahu nak buat apa. Boleh ada rusuhan bro. Dia benda ni wajib. Ada negara yang mana DNA dia kena ada slogan. Ya. Kalau di US dia 4th of July je lah. Mana ada dia tak Trump ada. Kata let's make it great or whatever. Dia ada let's make America great again. Itu dia lain lah. Tapi dia tak masuk sampai 4th of July punya slogan. Tapi di Malaysia ni kalau tak ada slogan, kalau tak ada logo, rusuhan bro. Rusuhan. Ya, kita memang macam tu lah. Tapi saya tengok balik lah sejarah logo dengan slogan Hari Kebangsaan ni, Syaril. Yang paling best bila? Tak tahulah yang paling best bila, tapi saya tengok zaman Mahathir, zaman Tun Mahathir, dia punya slogan dia, of course dia punya logo dia logo zaman 80-an lah. Memang kalau tengok hari ni sakit mata, tapi zaman tu memang best lah logo-logo ni. Contoh, berdisiplin giat maju tahun 82. 84, amanah asas kejayaan. 86, bangsa tegas, negara teguh. You know macam what? PDRM tapi tak ada pun unsur-unsur politik. Kan tak ada unsur politik. Tahun 1990, berjaya. Tahun 1989 bersatu tapi bersatu dia tak ada parti bersatu lah pada waktu itu. Memang tak ada parti bersatu pada waktu itu, dia UMNO. Tahun 1995 Syaril, jati diri penggerak wawasan. So adalah perkataan wawasan tu. And then kita pergi kepada zaman Pak Lah pula. Pak Lah Perdana Menteri tahun 2003 hingga 2009. Tahu tak Syaril, daripada tahun 2000 Mahathir start, tapi Pak Lah biar sampai tahun 2006. Maksudnya 3 kali bulan kemerdekaan Pak Lah jadi PM, dia biar saja Keranamu Malaysia. Keranamu Malaysia yang paling panjang 2000 hingga 2006. Dia maintain je. Dan ramai yang kata
childish sangat dua-dua pihak ni lawan pasal logo dan sebagainya. Just buat kerana mau Malaysia lah. I think kerana mau Malaysia is probably one of the best lah. Lepas tu tahun 2007 Pak Lah tukar sikit, Malaysia ku gemilang. Dan 2008 Pak Lah dia balik kepada 80-an RTM, perpaduan teras kejayaan. Lepas tu datang bosku dah mai 2009, One Malaysia lah. Satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. So 2009, 2010, 2011 satu Malaysia, janji ditepati. Waktu tu dah start lah. Dah start political. Bila PH menang tahun 2018, sayangi Malaysiaku. Tu okey lagi. Saya pun guna sayangi Malaysia aku, tak ada masalah. Zaman Tan Sri Mahyudin, Malaysia prihatin. Prihatin okey lah, tak adalah nampak unsur politik sangat. Mungkin ada sikit lah sebab dia bantuan prihatin kan. Bantuan prihatin, tapi tak adalah prihatin tu seperti Madani hari ni. Tahun 2022 keluarga Malaysia. Walaupun keluarga Malaysia tu ada unsur politik sikit, tapi ialah soft lah keluarga Malaysia. So bagi saya Syaril, pakailah apa saja yang kerajaan hasilkan. Tapi seperti mana tapi seperti mana KJ sendiri jelaskan, bandingan tahun-tahun yang sebelum ini, ada tahun-tahun tertentu yang temanya lebih tajam lah dari segi intipati politik, dan mungkin tahun ini antara yang paling tajam. Sebab bukan hanya perkataan Madani, tetapi ada perkataan harapan. Ini kalau kita betul-betul nak split hairs lah. But I think it's there for us to talk about. Right? Tapi penuhi harapan, perkataan harapan, tapi harapan juga hope. Kita husnuzon lah. Kalau tengok logo yang PN buat dengan logo yang Madani buat ni, saya rasa logo PN lebih menarik, logo Madani macam French fries. Tapi tak apalah. Kita, we are macam dulu. Saya dulu baca masa kita jadi kerajaan, Syaril, when we were in government. Ada yang sampai cakap, tahun ni sebab kerajaan, saya tak suka kerajaan ni, saya tak akan kibarkan bendera. Bukan tahap dia tak nak guna slogan kerajaan, itu tak apalah. Dia tak nak kibarkan bendera. Sebab takkanlah semangat cinta kita kepada negara bergantung kepada siapa yang duduk di Putrajaya. Kita cinta negara, habis cerita lah. Kita kibarkan bendera bukan kerana kita sokong siapa yang ada di Putrajaya. Kita sokong sebab kita sayangkan negara kita. So saya betul-betul rasa benda ni childish. Sebab tu pendapat saya lah Syaril, kalau dulu saya pun rasa marah bila orang buat slogan dan logo yang lain daripada kita. So dalam hal ini kita kena konsisten. Kita just go. So bagi saya, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. French fries. Anyway, what else? I think that's it. Before saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.